Assalamualaikum dan salam Saudaraku sayang. Buletin UKAS edisi tengah hari 2 November 2021 bersama saya Alfairis Jemurin. Memulakan berita mengenai projek tebingan Sungai Kampung Tambirat yang giat dilaksanakan dan dijangka siap menjelang tahun 2024. Menteri Pelancongan Kesenian dan Kebudayaan Sarawak Merangkap Adun Asajaya, Datuk Seri Abdul Karim Rahman Hamzah berkata, projek menelan kos sebanyak RM23 juta itu akan membangunkan kawasan Asajaya sebagai destinasi baharu tarikan pelancong. Jadi anggaran untuk kesemua itu siap adalah dalam jangka masa mungkin keseluruhannya boleh siap dalam masa 3 tahun lah. Kemungkinan pasar akan siap dalam jangka masa setahun untuk mungkinnya dalam masa 2 tahun dan projek yang satu lagi 3 tahun lah. Ini adalah antara projek yang besar dalam kawasan Asajaya. Sedikit sebanyaknya akan memberi keceriaan terutama sekali kepada penduduk kampung Tambirat dan juga penghuni-penghuni yang tinggal dalam kawasan Asajaya. Di sini juga adalah tapak regata semerahan diadakan tiap-tiap 2 tahun. Beliau berkata demikian semasa mengadakan lawatan ke tapak projek Pusat Penjaja Tambirat dan projek Tebingan Sungai Kampung Tambirat pada Isnin. Sementara itu, beliau memberitahu projek Pusat Penjaja yang dibangunkan dengan kos RM7.5 juta dijangka siap dalam tempoh 12 bulan akan datang. Katanya apabila siap kelab, pusat penjaja tersebut mampu menempatkan kira-kira 80 penjaja tempatan. Majlis Pembandaran Kota Semarahan MPKS merupakan agensi pelaksana bagi projek pembinaan Pusat Penjaja Tambirat, manakala pembinaan projek kawasan tebingan Sungai Kampung Tambirat adalah di bawah Jabatan Pengairan dan Saliran, ujarnya lagi. Dalam perkembangan lain, Datuk Seri Abdul Karim berkata projek pembinaan jaringan ban atau benteng pantai di Asajaya yang melibatkan kos kira-kira RM38 juta dijangka siap pada Oktober 2022. Katanya projek di bawah agensi bersepadu pembangunan bahagian semarahan IRSDA melibatkan kawasan sepanjang 3.2 km bertujuan mengelak berlakunya hakisan pantai yang boleh menjejaskan tanaman dan penduduk setempat. Dan Alhamdulillah kerajaan negeri telah setuju untuk menaik taraf ban di sini, dan apa yang dapat kita lihat di sini adalah satu daripada program yang telah diaturkan untuk memastikan kawasan-kawasan tanaman, kawasan-kawasan pertanian dalam kawasan Asajaya ini terjaga dan tidak menghadapi masalah daripada air laut masuk. Dan projek ini bukan saja di lokasi Asajaya, tapi melibatkan kawasan Sadung Jaya dan terus sampai ke kawasan sebelah Sebangan, sebelah Sebuyau. Semasa mengadakan lawatan ke projek ban pantai dan sistem saliran Asajaya Blok 2 pada Isnin, beliau menambah kerajaan juga telah memperuntukkan dana sebanyak RM500 juta bagi membiayai kos pembinaan ban bagi kawasan pantai dari daerah Asajaya sehingga Sebuyau. Dibina dan keseluruhan, kalau tak silap saya, hampir lebih kurang RM500 juta untuk mengatur ban keseluruhannya daripada sini sampai ke sebelah Sebuyau. Dan dapat dilihatlah apa yang timbunan batu yang telah dibawa untuk menjaga kawasan ini supaya air tidak melimpah. Tapi dengan adanya ban seperti ini ataupun menaik taraf ban tepi laut ini ataupun tepi pantai ini diatur, kurang-kurangnya kawasan pertanian di sini semuanya akan terjaga dan kita tidak akan menghadapi masalah air masin masuk ke dalam kebun-kebun. Laporan seterusnya, Kerajaan Sarawak tidak mengambil ringan terhadap budaya rasuah dalam sektor kerajaan. Ketua Menteri Sarawak Datuk Patinggi Dr. Abang Abdul Rahman Zohari Tun Datuk Abang Openg berkata, rasuah dalam sektor awam adalah penyakit yang akan memusnahkan ekonomi sesebuah negara jika tidak dikawal. Malah jelasnya sektor kerajaan sering dilihat oleh orang ramai sebagai salah satu sektor yang sangat terdedah kepada rasuah terutamanya di negara-negara yang membangun. Ketua Menteri berkata demikian dalam teks ucapan dibaca oleh Menteri Muda Pembangunan Bandar, Pentadbiran Tanah dan Alam Sekitar Sarawak Datuk Len Talif Saleh yang mewakilinya semasa melancarkan hari pertama Integriti Perbadanan Hutan Sarawak SFC di sini pada Isnin. In cases
It causes leakage to public funds, drives away foreign investment, reduce economic return on investment, and not to mention, it diverse impact on public safety and health. Dalam pada itu, Ketua Menteri memberitahu kerajaan negeri telah memperkenalkan beberapa langkah untuk memastikan pentadbiran sentiasa cekap, bersih dan telus. The training of officers under Certified Integrity Officers, CEIO, programs, and their placement in relevant departments and agencies is an example of our initiative toward ensuring a clean administration. There are other measures currently being implemented by the State Integrity and Ombudsman Union in order to enhance and to check and balance mechanism to all levels of government. Law enforcement and policies implementation in order to establish a healthy and thriving environment. Di akhir ucapannya, Ketua Menteri berharap agar Sarawak akan terus menjadi negeri yang maju dalam tadbir urus dan berintegriti menjelang 2030. Berita seterusnya, sebanyak 11 buah sekolah di seluruh Sarawak telah dipilih sebagai perintis bagi tabung ekonomi gagasan anak Sarawak Tegas Think and Tinker Mini Lab pada tahun ini. Menteri Muda Pengangkutan Sarawak merangkap Timbalan Pengerusi Tegas Datuk Dr. Jerry Susil berkata, menerusi Pelan Pembangunan Negara ke arah Revolusi Industri 4.0, banyak program telah dilaksanakan kerajaan dalam membantu merealisasikan transformasi sektor yang ada di dalam negara. Antara salah satu contoh program pembangunan yang dapat kita lihat seperti hari ini ialah usaha yang telah dilakukan oleh Tegas Community Innovative Learning dalam pembangunan bakat khususnya di kalangan pelajar, di kalangan pelajar-pelajar sekolah melalui Think Tinker Mini Lab atau TNT Mini Lab. Saya percaya dengan adanya kemahiran di kalangan pelajar, kita dan bantuan kemudahan seperti TNT Mini Lab ini, kita dapat lahirkan ramai anak tempatan yang berpikiran kreatif dan inovatif. Saya ingin mengambil. Beliau yang juga adun mambung turut berharap TNT Mini Lab akan terus dijadikan platform terbaik dalam pembangunan transformasi modal insan di negeri ini. Selain itu, beliau berharap ketua masyarakat dan ketua kaum KMKK turut sama dalam menggalak dan menasihatkan anak-anak terlibat dalam TNT Mini Lab yang akan beroperasi di sekolah bermula awal tahun depan. Keperkembangan di Serian, Unit Hal Ehwal Agama-Agama Lain UNIFOR telah meluluskan dana sebanyak RM1 juta untuk projek pembesaran Tadika Juara St. Joseph Convent Serian. Majlis penyerahan cek telah disempurnakan oleh Adun Bukit Semuja John Idus bertempat di Tadika Juara St. Joseph Convent kepada pengerusi Tadika Juara Sister General Beatrice Tipong alias Sister Flora. Ini merupakan bantuan dana rumah ibadat agama-agama lain bagi tahun 2021 Fasa 3 UNIFOR bagi projek pembesaran Tadika Juara St. Joseph Convent Serian. Sementara itu, Sister General Beatrice Tipong alias Sister Flora merakamkan penghargaan dan terima kasih kepada Kerajaan Sarawak melalui UNIFOR yang telah meluluskan permohonan dana yang besar. Manakala di Meradong dengan adunnya Datuk Ding Kong Hing turun padang bagi menyaksikan pelaksanaan projek rakyat di kawasannya pada Sabtu. Semasa lawatan, beliau memberitahu geran pelaksanaan projek berkenaan disalurkan kepada Jawatan Kuasa Kebajikan dan Keselamatan Kampung JKKK untuk membaik pulih jalan utama dan jalan kebun. Katanya projek tersebut adalah di bawah seliaan Majlis Daerah Meradong dan Julau MDMJ dan beliau turut meminta agar pemantauan pelaksanaan projek itu turut dilakukan. Dalam pada itu, Datuk Ding berharap sokongan padu daripada penduduk kampung dan rumah panjang terhadap Kerajaan Sarawak dapat diteruskan agar pembangunan prasarana di luar bandar akan berterusan pada 5 tahun yang akan datang termasuk di daerah Meradong. Sementara itu, penduduk jalan Kong Hok dan rumah panjang Nelly berasa amat gembira kerana jalan mereka yang rosak akibat takungan air hujan hingga menyukarkan untuk keluar dan masuk bagi menjalankan aktiviti harian telah dibaik pulih.
Beralih dengan perkembangan COVID-19 di Sarawak mencatatkan 478 kes positif baru COVID-19 pada Isnin melibatkan 33 daerah, menjadikan jumlah kumulatif meningkat kepada 241,524 kes. Daerah-daerah yang melaporkan kes adalah seperti yang tertera. Dalam pada itu, JPBN Sarawak menerusi kenyataannya turut memaklumkan 464 kes baru dalam kategori 1 dan 2, manakala 14 kes dalam kategori 3, 4 dan 5. Selain itu, JPBN Sarawak turut melaporkan terdapat 20 kes kematian baru dicatatkan dari 30 September sehingga 30 Oktober 2021. Manakala jumlah kluster yang masih aktif adalah sebanyak 27 kluster. Sekian edisi Tengah Hari bersama saya Al-Faris Jemurin dan kru penerbitan. Berita lebih lanjut boleh didapati di semua platform media sosial UKAS termasuk portal ukas.sarawak.gov.my dan pastikan anda subscribe UKAS channel di YouTube. Kita jaga kita. Salam UKAS. Satu perkara I want to emphasize, to fight COVID-19. One is for us to give vaccination. This is to increase our antibody. Number two, even if you have vaccination, you must look after yourself. There's no guarantee. You must look after yourself, self-discipline. Saya pun dah dapat 2 dos, but still I have to use this. Kelak orang persepsi kata sudah vaksin, no need to use penutup muka. So self-discipline still there. Kita jagakan jarak sosial kita, masih juga basuh tangan and jaga yourself. This is the only way for us to fight our COVID-19.